والصلاة أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada semua yang dah bersiaran dengan saya pada malam ini, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua sentiasa istiqamah di dalam jalan menuntut ilmu, istiqamah di dalam menyebarkan kebenaran, istiqamah di dalam ketaatan. Itulah yang kita nakkan, insya-Allah. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Baik. Setting sekejap. Sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Bantu dulu sebarkan dulu pengajian kita pada malamnya penuh barakah ni, insya-Allah. Sebarkan dulu pengajian kita penuh barakah ni, insya-Allah. Khair. Sedang penonton, sedang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Pada malamnya penuh barakah ni, insya-Allah kita akan sambung pengajian kita. Insya-Allah dalam bab syarah kitab Hakikat Kehidupan ni. Syarah dalam bab kitab Hakikat Kehidupan. Ya. Dan kita dah sentuh panjang lebar tentang permulaan ataupun usul dalam perbahasan kehidupan ini. Yang pertama sekali kita mulakan itu dengan siddiq. Itulah usul perbahasan kehidupan kita. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, dalam hidup ini dia ada aturan dia, ada kafiat dia, ada kaedah dia. Ada kaedah dia. Yang mana kaedah ni kalau kita tidak ikut, kalau kita tidak perhalusi dan kita tidak fahami baik-baik, maka kita tidak akan mampu menterjemahkan kehidupan ini menjadi kehidupan yang benar-benar mengikut kehendak Allah SWT. Baik, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, dalam perbahasan kita, insya-Allah, okey. Baik. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, baik. Sementara tengah ni kita duk setting. Okey dah, okey. Alright. Baik. Baik, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Okey.
Baik, share dulu. Bantu share dulu. Dan kita bersiap sedia mana yang ada nota, rujuk pada nota, dan saya akan sharekan nanti nota ni di paparan skrin kita insya-Allah. Baik. Alhamdulillah, senang penonton, senang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam muka surat 48, kita akan sambung dalam muka surat 48 bagi edisi yang baru. Muka surat 48 edisi baru, edisi lama muka surat 37. Muka surat 37 edisi lama, edisi baru. Baik, insya-Allah. Jadi senang penonton, senang jemaah mata Allah SWT. Baik, dalam perbahasan kita semalam kita dah sentuh bagaimana yang dikatakan hati yang bebas. Bermula kita ni semalam kita sentuh tentang mengaktifkan mata hati, mengaktifkan mata hati. Hati yang benar-benar diaktifkan ataupun dihidupkan itu. Bahasa modennya aktif lah. Mengaktifkan mata hati. Mengaktifkan mata hati atau menghidupkan mata hati. Sebab bermula kehidupan itu dengan hati. Bermulanya kehidupan itu dengan hati. Dan hati ini dalam bahasa ataupun dalam perbahasan ilmiah kita panggil qalbi. Qalbi. Dan ianya bermula dengan segetul daging, kata Nabi SAW. Ala inna fi jasadi mudghah. Idza salahat jasada kulluh. Fa idza fasadat jasada kulluh. Ala wahya qalbi. Dalam diri anak Adam itu ada seketul daging. Kalau baik daging itu baiklah semuanya. Kalau buruk daging itu buruklah semuanya. Okey. Baik, mari kita buat murajaah sikit. Kita buat ulang kaji perbahasan kita semalam. Yang mana kita dah sentuh tentang bagaimana bermulanya hidup ini itu adalah dengan hati atau dengan jiwa. Nabi kata mafhum hadis tadi, yang mana dalam diri anak Adam itu ada seketul daging. Kalau baik daging itu baiklah semuanya. Dan kalau buruk daging itu buruklah semuanya. Ala wahya qalbi. Maka bermakna di sini, kehidupan itu bermula dengan hati. Kalau hati ni baik, baiklah seluruh kehidupan kita. Kalau hati ni buruk, buruklah seluruh kehidupan kita. Baik, apakah yang ditakrifkan dengan baik itu? Baik, hati yang baik ini, itu hati yang hidup itu, adalah hati yang mengenal Allah. Ataupun hati yang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masalah utama kita ni, masalah utama kita ni, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Terima kasih kepada yang dah menonton. Okey. Baik. Masalah utama kita dalam kehidupan ni adalah nak memuaskan hati. Itu masalah utama. Sebab itu kehidupan apabila salah dibawa dengan pengertian yang sebenar, maknanya tidak mengikut definisi atau takrif kehidupan sebenar, maka kehidupan itu tidak membawa satu kepuasan. Hati sentiasa tidak akan puas. Takkan puas hati. Semua berkaitan dengan hati. Tapi perbincangan hati itulah pastilah perbincangan kepada kebenaran, jalannya. Bukan perbincangan perasaan. Tapi orang sebut juga perbincangan perasaan. Tapi sebenarnya perbincangan hati tapi disebut perbincangan perasaan. Itu tak jadi tu. Tak jadi, senang penonton, senang jemaah mata Allah SWT. Pusing mana pun kita nak bincang, macam mana pun cerita dia, kaedah bagaimana pun, mesti berbalik kepada kepuasan hati. Itu bahasa mudah lah. Nah, kahwin dulu ingat senang hati, dah lah tak puas hati. Niaga ingat boleh senang hati, tapi tak puas hati. Beli kereta mahal-mahal, tak puas hati. Ada kereta tak puas hati, tak ada kereta tak puas hati, semua tak puas hati. Dan kita dah sentuh, dan saya pernah sentuh tentang kenapa tak puas hati. Kenapa soal tak puas hati ni timbul? Sebab hati tak puas lah. Kenapa sakit hati itu timbul? Sebab hati tu sakit lah. Tu nampak macam simple jawapan, macam tak masuk akal. Memang, ni perbincangan hati, itu mesti mendahului perbincangan akal. Nampak? Sebab hati yang sepatutnya membimbing ataupun menjaga akal itu. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Maka nak memuaskan hati itu, nak memuaskan hati itulah perbahasan panjang lebar yang kita kena rungkaikan. Terutamanya kita kena kembalikan perbahasan mengikut kepada landasan kebenaran kehidupan. Malah kehidupan itu, bila kata nak memuaskan hati, maka mestilah mengikut kepada yang menjadikan kehidupan ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kalau kita lihat dalam nota tu,
dalam nota tu kalau kita lihat, yang mana saya sentuh, wa fi anfusikum afala tubsirun, muka surat 48 tu, kita rujuk balik surah Az-Zariyat ayat 21. Betul tu Tuan Muhammad Rizal. Lagi diuji, memang hati tu mesti diuji. Nak lihat hati tu faham tidak, dia kena ujilah. Lepas ni tajuknya hakikat ujian dan masalah. Betul tu. Hati kita puasnya hanya dengan Allah Azza wa Jalla. Betul. Hati kita ni hanya puas dengan Allah Azza wa Jalla. Baik. Dalam surah Az-Zariyat 21, kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Firman Allah SWT, surah Az-Zariyat 21, dan pada dirimu, mengapa kamu tidak melihatnya? Nak lihat apa pada diri ini? Kita nak lihat yang dikatakan, itulah dia hati. Nak lihat hati itu. Dan kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, dalam diri manusia itu yang kecil ini, di dalam diri yang kecil itu, terdapat satu alam yang besar. Maka bukanlah jasad yang nak kita perhatikan. Tapi yang nak diperhatikan itu adalah, itulah roh. Roh. Baik, tak apa, yang mana tak sampai tu, imbau saya sebab saya dah hantar banyak. Mungkin kadang-kadang ada yang stranded dekat tempat. Saya akan trace baliklah. Puan Nur Farahin. Ada beberapa lah, tak banyak, beberapa orang yang miss com kat situ agak. Ada satu tu memang stranded. Okey. Baik. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, diri manusia itu kecil saja. Tetapi dalam diri yang kecil itu dah terdapat satu alam yang besar. Alam yang besar itu yang nak kita lihat. Apakah alam yang besar itu? Yang kita dah bincang. Itulah jiwa, roh. Jiwa atau perbahasannya daripada roh lah. Roh itu masuk nyawa, roh. Nyawa atau roh masuk dalam badannya nyawa. Nyawa itu, yang membawa nyawa itu jantung. Jantung. Tapi kalau dalam perbahasan agama dipanggil jiwa. Korps. Jiwa. Okey. Baik. Bukan jasad untuk diperhatikan tapi roh. Benar. Benar. Sebab hari ini kita sibuk, kata Imam Ghazali rahmatullah, kita sibuk membersihkan wajah tapi tidak membersihkan hati. Wajah ni, wajah kita ini dilihat oleh manusia, tapi hati itu dilihat oleh Allah SWT. Kata Nabi SAW dalam satu hadis, mafhum hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat rupa. Allah tidak melihat harta, al-mal, suwarikum wa amwalikum. Allah yang jadikan rupa kita. Allah yang jadikan hati kita. Walakin yanzuru, akan tetapi Allah nak tengok qulubikum wa amalikum au kama qala. Jadi hati ni tempat penglihatan, tempat Allah nak telik, nak lihat. Allah nak tengok dalam hati itu. Itulah perbahasan dia, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Sebab tu penjagaan hati ini sangat-sangat penting, kerana padanya itulah akan termaktub atau tertulisnya seluruh perkara yang akan dinilai oleh Allah SWT. Baik, maka di sini kalau kita lihat, telah dengar namun hati ini masih keras. Sebab itu maknanya belum melihat tu. Tuan Muhammad Rizal, kalau kata lihat, dengar, maknanya belum. Sebab Allah kata dalam surah Al-A'raf 179. Qulubul la yafqahuna biha. Ada hati tapi tidak mahu memahami. Dia tak nak faham. Ada telinga tapi tak nak mahu mendengar. Ada mata tidak mahu melihat. Mana dia belum melihat, dia belum mendengar. Sebab tu hatinya keras. Dia hanya menyebut saja. Baik. Jadi senang penonton, senang jemaah mata Allah SWT. Wajah cerminan hati. Boleh jadi wajah cerminan hati. Tapi tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya. Baik, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Apakah ciri hati yang ataupun jiwa yang dipanggil sihat ataupun qalbun salim ni? Yang ni kita rujuk pada surah Al-Baqarah ayat 62. Kita fahamkan dulu struktur ni dulu ya. Kita fahamkan dulu struktur ini. Kata Allah SWT dalam surah Al-Baqarah 62, yang mana Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amilus solihat falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Baik.
Ciri hati ni sedang penonton sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat, ianya tidak ada kebimbangan. Tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian tidak baik. Dia ni bebas daripada keraguan, bebas daripada kebimbangan, bebas daripada prasangka, bebas daripada syakwa sangka. Hatinya bebas. Kerana apa? Kerana dia sudah mendapat ataupun cahaya pada Allah SWT. Sebab tu kalau melihat orang jahat pun, kita tidak melihat kejahatan dari sudut fizikal dia atau tubuh badan dia. Tapi kita melihat bahawa pada dirinya itu masih ada peluang untuk Allah berikan nur dan hidayah. Nampak tak? Sebab itulah Nabi SAW ketika diberikan tas ataupun tanggungjawab untuk mengislamkan atau menyebarkan risalah kebenaran itu melihat golongan-golongan yang kafir. Itu semua ramai. Nabi bermula dengan Nabi kan. Kemudian baru 10 orang yang pertama masuk Islam. Bagaimana kalau hati itu tidak bebas daripada keraguan, kebimbangan, syakwa sangka? Pasti sukar untuk mengislamkan orang. Sebab kita melihat dosa, kita melihat kesalahan, kita melihat kekurangan, keburukan. Bagaimana seorang pendakwah, da'a, mengajak pada Allah, tapi kita melihat keburukan. Maka bersalahan sedang penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Malah Nabi SAW begitu optimis. Begitu optimisnya sehingga dia melihat bahawa semua orang berpeluang masuk syurga. Kecuali Nabi kata, illa aba, yang tak nak. Kita tidak. Kita melihat, dia ni tak ada talent masuk syurga. Kita pula menilai seseorang, menghukum seseorang. Ini yang bahaya. Sebab tu ilmu atau akidah, ni pengajian akidah dan tasawuf ini, dia jadi front line dia. Menjadi usul dia. Menjadi teras kepada kehidupan. Sebab kita tidak mahu menjadi orang yang suka menghukum. Asal kejahatannya hukum. Memang hukum itu adalah garis panduan syariat dalam menterjemahkan suruhan Allah dan meninggalkan larangan. Tapi pada masa yang sama, kena faham. Agama itu tertegak dengan kasih sayang Allah. Itu kena faham. Macam kita hari ini. Bukan tiba-tiba terus jadi macam ni. Kita ada perjalanan hidup kita. Tak ada tiba-tiba jadi malaikat. Malaikat pun jauh sekali lah. Takkan jadi punya malaikat. Kita ni tidak sunyi pada kesalahan. Tidak sunyi pada kesilapan. Persoalannya sejauh mana kita mampu berbaik sangka dengan Allah. Hati kita ni bebas daripada keraguan itu. Hanya ini kita kena bangunkan. Sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Ya? Doakan dapat kerja. Tuan Muhammad Zuhailmi. InsyaAllah. Kerja dah kan? Dah dapat kerja kan? Kerja dengan Allah. Tak dapat lagi. Kerja syariat lah. Tak apa. Kerja hakikat dulu. Tuan Muhammad Zuhailmi. Dah dapat kerja lah dengan Allah. Sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Ya? Macam mana kita nak bantu orang yang keras hati? Kita jangan keras hati. Nampak? Nak bantu orang yang keras hati. Kita lah jangan keras hati. Kita lah kena jadi air yang menyiram tanah yang keras. Bagaimana nak ambil contoh di Lela Kesuma? Ini masalah hukum ni. Kita terlampau terikat dengan adat ataupun terikat dengan kebendaan sehingga melihat orang yang keras hati, yang berdosa, yang penuh dengan kesalahan sebagai satu hukuman, neraka. Memang tempat orang yang bersalah itu, yang ingkar, yang derhaka, yang tidak melaksanakan surah Allah itu di neraka. Tapi adakah ending mereka itu di neraka? Kita tak tahu. Jadi kaedahnya adalah kita dulu bermula dengan diri. Wafi anfusikum afala tubsirun. Diri kita dulu kena bebaskan hati kita daripada cengkaman dunia. Lembutkan hati kita ini dengan siraman nur kasih sayang Allah. Supaya kita melihat orang lain itu, kita siram dia. Kata-kata kita itu mampu membuka mata hati dia. Bukan memadamkan lagi dia untuk suka agama. Ini yang Nabi buat. Orang lagi takut bila belajar agama, orang jadi takut. Jangan. Benar. Ini Tuan Muhammad Fauzi Ahmad Hanafi. Masya Allah, Masya Allah. Inilah kaedah Nabi lihat. Nabi melihat ketika di Taif. Nabi SAW ketika di Taif. Bayangkan Taif. Nak pergi jumpa yang ada kena-mengena juga dengan Nabi. Ada susu jalur juga. Saudara mara juga. Tapi dihalau oleh saudara mara sendiri. Bayangkan. Sehingga malaikat yang menjaga gunung tu. Nabi menangis di baling batu. Malaikat yang menjaga gunung turun nak berkhidmat dengan Nabi.
bagi tahu saja untuk nak kata nak empuk rakyat ataupun penduduk Taif itu dengan gunung ni, melakap jaga gunung. Tapi Nabi melihat bahawa masa depan yang mana akan ada nanti keturunan-keturunan yang akan memeluk agama Allah. Nampak? Optimis Nabi. Malah Nabi meletakkan, aku yang tidak pandai menyampai. Bayangkan. Kita hari ini sedang penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Menyampaikan kebenaran itu adalah tugas. Saya jadi kerah hati sebab hati saya penat ustaz dengan manusia. Bukan. Jadi kerah hati sebab tak kenal Allah. Kenal manusia banyak. Puan Yong hati. Orang yang keras hati ni dia gersang. Tanah yang keras. Hati ni ibarat tanah. Keras sebab apa? Tak ada air kan? Sebab apa tak ada air? Air itu ibarat apa? Kelembutan. Lembut apa? Allah. Latif. Di mana Allah dalam hidup kita? Sehingga boleh jadi keras hati itu. Kerana kita banyak kebendaan. Hidup kita ni banyak orang perempuan contoh. Puan Yong hati. Dapat suami bukannya difikirkan untuk taat. Ya, fikirkan kelembutan. Nak suami, nak lembut contoh. Sedangkan kita berkeras dengan hidup kita. Nampak? Kita bersikap keras dengan hidup kita. Perbetulkanlah. Jangan kata saya jadi keras hati sebab manusia. Jangan menyalah. Kita lihat diri kita ni. Kenapa hati kita jadi keras? Keras hati itu sebab tidak disirami dengan zikrullah. Tidak mengenal Allah. Tak mengenal. Orang yang mengenal takkan ada istilah keras hati. Jadi senang penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Sebab itu kalau kita lihat, kita nak perbetulkan balik perbincangan hidup kita. Keras hati banyak berkaitan dengan dunia. Puan Yong hati dan semua. Saya nak bagi tahu. Hari ini kan kita dah mulakan perbincangan kita dari awal. Nabi dah pesan dah. Setiap umat inna likulli ummatin fitnah. Semua umat ada fitnah. Wa fitnah ummati al-mal. Setiap umat ada fitnah. Dah fitnah umatku ada harta kan. Cuba bagi tahu sekarang. Berapa ramai hari ini yang terfitnah dengan harta? Kita kejar harta. Orang rumah ataupun isteri. Nak kejar pahala ke kejar harta? Kejar harta lah ustaz. Kalau kejar pahala jadi suruh rumah. Berapa ramai downgrade. Tak pandang suruh rumah itu penuh dengan pahala. Nampak? Jadi senang penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Banyakkan zikrullah. Bagaimana yang katakan zikrullah semalam kita dah sentuh tentang zikir wajib dengan zikir sunat. Ya, keras hati sebab ada sifat keakuan. Keakuan. Baik. Bagaimana untuk sentiasa bersangka baik pada ahli keluarga yang terang-terang tidak patuh suruhan Allah? Ni yang tadi Puan Haida. Satu bab yang melanggar suruhan Allah tu dosa. Dosa tetap dosa. Contoh, saya bagi contohlah. Orang yang pakai skirt. Dosa tidak? Buka aurat. Dosa. Baik. Apa maksud sangka baik? Adakah kita sangka baik dengan tak pakai skirt itu? Janganlah. Adakah tak apa ustaz. Walaupun dia pakai skirt. Pakai skirt itu berdosa. Tunjuk aurat. Tapi bersangka baik itu adalah Allah boleh bagi hidayah kepada dia. Itu maksud sangka baik. Dosa tetap dosa lah. Tegur lah. Tak elok ni pakai skirt. Tapi dalam teguran kita itu dengan hati yang bebas daripada keraguan. Jadi masalahnya sekarang sebagai contoh. Sebagai contoh. Bagus soalan ni. Bagus. Kadang-kadang kita tersilap dalam menyingkapi permasalahan-permasalahan kehidupan melalui kesalahan. Nampak kesalahan, kita menyalahkan. Sebagai contoh, isteri ada satu soalan petang tadi, dia tanya. Dia baru kahwin 7 bulan. Jadi suami dia marah-marah. Sebab isteri dia ini mengajak kepada kebaikan. Suami dia marah-marah. Kejut semayang marah-marah. Jadi si isteri ni, dia berfikir, apa yang perlu saya buat? Nampak tak? Sekarang ni bila soalan tu datang, maknanya apa? Pertama dia melihat kesalahan. Nampak? Memang suami tak solat. Payah nak bangun. Tapi soalannya adalah, adakah kita mengajak itu dengan kebaikan? Ataupun kita mengajak sebab tak puas hati? Sepatutnya sangka baik dulu. Sangka baik dengan Allah. InsyaAllah. Allah pasti akan tolong. Sangka baik itu hanya boleh bagi orang yang tidak perasan baik. Tu take note kat situ.
Sangka baik hanya bagi orang yang tidak perasan baik. Biasanya orang yang perasan baik susah bersangka baik. Dia tidak akan. Hati yang tidak bebas daripada keduniaan, hati yang masih ada terperangkap dengan keduniaan, pasti dia akan melihat orang yang tidak baik itu satu perkara yang dia ni lebih mulia daripada orang tu. Macam tu. Ujub dia panggil. Hati-hati. Jadi, prasangka itu datang kerana kita merasakan, menyangkakan bahawa kita lebih baik daripada dia. Hati-hati. Ana khairu minhu. Jangan benci pada orangnya, hanya benci pada perbuatannya. Tapi berapa ramai yang mampu buat begitu Puan Ummu Arif? Biasanya dia akan blend sekali. Contoh, suami yang berbuat perbuatan tidak baik. Dengan suami dibenci sekali kan? Sebab itu dalam perkara ini, kenapa jadi begitu soalannya? Bagaimana nak menterjemahkan jangan benci kepada orangnya tapi benci pada perbuatannya? Macam mana? Sebab perbuatan ni datang pada orang. Perbuatan itu datang pada orang yang buat tu. Sudah pasti orang tu akan terpalit sekali. Macam tadilah, pakai skirt, sudah pasti orang tu akan dihukum sekali. Sebab yang melakukan orang itu. Macam tadi suami tadi, tidak bangun solat. Sudah pasti suami itu akan dipersalahkan. Sebab yang tak bangun solat itu suami itu. Sebab itu pujuk pangkalnya berbalik kepada berprasangka baik. Iaitu hati kita ni kena bebas pada keraguan dulu. Hati kita ni dulu. Sebab kita sekarang ni perasan baik. Berdakwah tapi perasan baik. Baru tahu sikit dah perasan baik. Masalah patutnya makin kita berdakwah, makin kita dekat dengan Allah, kita makin rasa hina. Sebab tu mendekati Allah itu bukan dengan merasa diri mulia. Semakin dekat dengan Allah, semakin rasa diri kita ni banyak lagi tak buat. Bukan kita nampak macam orang lain banyak tak buat. Kita melihat macam orang lain ni banyak kesalahan dia buat. Macam kita ni dah banyak kebaikan yang kita buat. Itu namanya perasaan baik. Bila perasaan baik, hatinya tidak akan bebas. Dia penuh dengan duka cita. Ni, awak ni beramal. Ni, kita masih syarah dalam surah Baqarah 62 ni. Kita masih mensyarahkan surah Baqarah 62 dalam perbahasan hati ni. Nah, kita dah beramal, contoh isteri, dah beramal kan? Dah melakukan kebaikan, betul? Maknanya dia dah solat dulu. Suami tak solat, dia dah solat dulu. Suami tak dengar majlis ilmu, dia dengar majlis ilmu. Suami tak buat baik, dia buat baik. Tiba-tiba dia berduka cita. Kenapa perkara ini berlaku? Sebab dia menyangkakan dirinya telah melakukan kebaikan yang banyak. Hati-hati. Hati-hati. Dia menyangkakan dirinya melakukan kebaikan. On the way balik rumah, Alhamdulillah Ustaz Mu'riz, Ustaz Muhammad merentas berjumpa dengan bonda. Alhamdulillah. Benar tu Haji Muhammad Fauzi? Masya Allah. Sebab itu, mari kita lihat. Perjalanan Iblis dengan Nabi Adam AS. Yang perjalanan. Iblis ni, perjalanan dia makin dekat dengan Allah, dia makin rasa mulia. Itu dia. Kemuliaan. Ataupun dia makin menyalah. Orang yang suka menyalahkan orang lain, menyangkakan dirinya itu lebih baik pada orang lain. Itu nama menyalah tu. Dia bukan menunjuk jalan, beza ya. Kita ni pandai menyalahkan saja tapi tidak pandai membimbing. Daripada orang buat salah, betul kan? Macam contohlah kuliah malam ni. Saya akan cakap apalah tak betul. Kita cerita komplain banyak tentang isu je. Tapi tak ada penyelesaian, tak ada. Malam ni kita cerita penyelesaian walaupun kita cerita juga tentang isu. Tapi ada kaedah penyelesaian. Ni kadang-kadang ustaz suami saya ni kita pandai menyalahkan tapi tidak pandai membetulkan kesalahan itu dengan membimbing. Ni hati-hati. Hati-hati. Jadi maknanya perasaan baik itulah Nabi Adam AS itu dia rasa bersalah. Sebab itu gerbang untuk dekat dengan Allah Ta'ala itu dengan rasa bersalah. Bila rasa bersalah, tidak tempat untuk menyalah. Kalau masing-masing rasa bersalah, tiada sempat untuk menyalah. Malah menegur itu dengan rasa bersalah. Kita kena rasa bersalah nak menegur sebab kita pun banyak salah. Faham? Kita kena menegur dengan rasa bersalah. Kita pun banyak salah. Apatah lagi seorang isteri tegur suami. Lain tu darjat suami isteri. Kenapa lain? Sebab darjat suami itu di sisi Allah lain.
Darjat isteri itu lain. Darjat isteri dengan suami kena wajib taat. Baik, senang penonton, senang jemaah mata Allah SWT. Biar rasa bersalah. Sebab itu, yang dikatakan, maknanya baguslah Tuan Hazim Cik Hussein. Rasa berdosa tu kena ada sampai bila-bila. Bagus. Dah buat solat taubat, antara tanda taubat itu diterima, dia tetap rasa berdosa. Itu tandanya. Sebab itu orang yang makin dekat dengan Allah, dia bukan makin menyalah, dia makin rasa bersalah. Tapi rasa bersalah itu bukan terus bersalah saja. Dia bersalah tu digantikan dengan kebaikan. Dia kena ada gantian lah, kata Allah. Gantikan keburukan dengan kebaikan. Tegur dengan hikmah. Tegur dengan hikmah pun masuk tegur dengan sidang penonton, sidang imam mata Allah SWT. Khair. Baik. Benar, cari salah sendiri. Cari salah sendiri. Rasa bersalah kita. Tu dia. Baik, jadi kata Allah SWT sambung. Kita sambung. Kata Allah SWT, kita masih muka surat 48 ya. Kita masih muka surat 48. Baik, saya tukar ni dulu. Baik. Kata Allah, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Baik, jiwa ni dah sempurna dah. Bagaimana jiwa ni sempurna? Sempurnanya jiwa itu dengan Allah. Tetapi Allah uji kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah bagi ilham keburukan, Allah bagi ilham kebaikan. Apa ilham keburukan itu? Keburukan itu adalah apabila kita tertipu dengan keduniaan. Keburukan lah, tertipu. Allah bagi ujian, itu ujian. Dan Allah kata, beruntunglah mereka yang menyucikan, merugilah mereka yang mengotorinya. Beruntunglah mereka yang menyucikan, merugilah mereka yang mengotorinya. Ni. Maka di sini, kalau kita lihat, kita nak, bila kata hati berbaik sangka, supaya kita dapat ilham daripada Allah SWT. Ya? Bila kata hati berbaik sangka, supaya sebeku daging itu. Nampak? Pada peringkat penyempurnaan jiwa, Allah telah melengkapkan jiwa kita ini dengan nama-namanya. Yang ini dengan Allah. Sebab itu proses penyucian itu mesti berlaku dengan Allah. Bukan dengan amal. Jangan duk faham cuci hati dengan amal. Belum tentu amal mampu menyucikan hati. Ya ke Ustaz? Tu Iblis. Iblis banyak tak amal? Banyak. Mana lebih hebat beramal? Iblis ke kita? Iblis lah. Dia tak tidur-tidur. Iblis beramal tak tidur-tidur. Tapi ada tak amalannya memberi kesan kepada diri dia? Tidak. Kerana apa? Dia tidak dengan Allah. Dia dengan diri dia. Tu dia. Dia tidak beramal dengan Allah. Maka bila kata dengan Allah, maknanya kita nak kaitkan. Tu kata nak kaitkan. Semuanya dengan Allah. Menyucikan hati ini. Tuan Faiz Osman, isteri nak masuk syurga mudah saja dan mentaati. Sebab mudah itulah tak masuk. Sebab mudah sangat. Tapi suami nak masuk syurga susah sebab isteri anak-anak akan jadi beban akhirat. Dia sebenarnya dua-dua Allah mudahkan. Bila dengan Allah dimudahkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani. Allah tak bebankan. Sebab itu hati ini milik Allah. Hati itu milik Allah. Allah tidak membebani sebenarnya. Yang membebankan itu dunia. Apabila kita salah memilih. Apabila kita salah memilih. Bila salah memilih, maka dia akan memilih keduniaan. Di sinilah kita akan masuk perbincangan tentang asma. Perbincangan tentang asma. Sedang penonton, sedang imam mata Allah SWT. Baik. Maka di situ, kalau kita lihat, barulah perbincangan kita akan pergi pada perbincangan Asma'ul Husna. Yang ni bila kata cuci hati dengan sentiasa zikrullah. Ingat Allah.
Cuci hati dengan ingat kepada Allah. Ingat itu diterjemahkan dengan melakukan suruhannya, meninggalkan larangannya. Zikrullah. Benar tu Haji Mak Muda. Semalam kita dah bincangkan tentang zikir wajib, zikir sunat. Zikir wajib, zikir sunat. Bila kata zikir wajib dan zikir sunat itu apa saja yang berkaitan tentang yang dilafazkan. Dilafazkan subhanallah sunat, alhamdulillah sunat. Tapi yang wajib itu adalah yang tidak terlafaz. Itu mesti dilakukan. Zikir wajib itu dengan melakukan suruhannya, meninggalkan larangan, itulah takwa. Itu zikir wajib. Tak ada apa yang berlaku tanpa campur tangan dari Allah, segala dengan izin Allah. Benar, itulah perbahasan kita, Puan Ummu Arif. Bismillah, dengan nama Allah. Sebab itu, bila kata hati itu dengan Allah, maka jangan susah hati. Sebab itu orang yang susah hati, ada duka cita, itu bermakna keraguan telah masuk di dalam hatinya melalui jalan perasaan. Iaitu jalan kebendaan. Kalau sekiranya hati itu pada Allah, Allah pasti akan membantu kita. Yakin itu kena dibangunkan melalui jalan ilmu. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Sempurnakanlah jiwa kita dengan Allah dan menyucikan dengan mengingati Allah. Dan hati itu dengan Allah. Jangan susah hati. Yang jadi masalahnya apabila hati kita, jiwa kita diserahkan kepada manusia. Itulah ramai yang sakit hati tu. Separuh jiwaku padamu. Nampak tak? Separuh napasku padamu. Ini berlaku dalam kehidupan. Dalam kehidupan kita banyak takrif-takrif kehidupan yang disalah ertikan. Sebagai contoh. Satu, penyatuan dua jiwa. Nampak? Penyatuan dua jiwa tu mana apa? Kahwin kan? Saya serahkan jiwa dan ragaku. Saya serahkan jiwa dan ragaku. Orang tak kan? Ku serahkan jiwaku dan ragaku kepadamu. Jiwa jangan serah. Memang tidak boleh serah. Jiwa tu hanya pada Allah. Raga ya pada manusia. Raga kan? Tapi jiwa hanya pada Allah. Buat dengan sepenuh jiwa. Sepenuh jiwa tu maknanya dengan Allah sepenuhnya. 100%. Dia tidak boleh 99%. 99.9% macam iklan apa? Membasmi kuman. Baik. Sebab tu datanglah perbahasan tentang Islam. Islam tu maksudnya menyerah. Tawakal maksudnya menyerah. Kita takbir. Allahu Akbar. Takbir ni sunat ni. Angkat takbir ni. Tapi falsafahnya, Nabi pernah buat. Yang bila angkat takbir ni, apa falsafahnya? Surrender. Nampak ni? Bagaimana nak serahkan jiwa pada Allah? Bagaimana nak ingat Allah? Surrender, bahasa Jawa kata. Surrender berapa banyak? Dipanggil total surrender. Total surrender. Benar Tuan Raja Sarizal. Katanya membawa pada syirik khafi. Benar. Sebab itu semalam ada inbox saya tak sempat reply Tuan Raja Sarizal. 360 darjah balik pada titik yang asal. Itu maksudnya 360 darjah bukan balik pada perangai yang asal. Pada titik yang asal bermakna pada Allah lah. Asal kita dari Allah balik pada Allah. 360 darjah perubahan itu 360 darjah. Tawaf kan? Tawaf kan pusingan 360 darjah. Bermula daripada Hajarul Aswad berakhir di Hajarul Aswad. Kalau kita bermula dari Allah, balik pada Allah. Sekarang ni masalahnya kita bermula dari Allah, tak balik pada Allah. Kita bermula dari Allah, datang dari Allah, balik pada dunia. Itu 180 darjah tu. Dia dari Allah, dia pusing. Dia naik, tak habis. Tak habis. Jadi, pusingan dia tak 360 darjah. Ini saya cakap tu nanti saya tulis gambar aja. Kita tukar-tukar mood. Baik. Orang yang tenang adalah orang yang beriman. Macam mana nak tenang? Kenal Allah. Benar. Bukan kenal ni, bila masuk kenal, kita serahkan. Kan kalau kita kenal dengan seseorang, kita serahkan sesuatu, betul? Jadi, kalau kita kenal Allah, maknanya kita serahkan urusan yang kita tak mampu uruskan. Seperti apa? Rezeki. Mampu uruskan rezeki ke? Tak mampu. Mampu uruskan kasih sayang? Tak mampu. Mampu uruskan keadilan? Tak mampu. Mampu menguruskan kekayaan? Tak mampu. Sebab apa tak mampu, Ustaz? Rezeki nama Allah. Kasih sayang nama Allah.
Kaya nama Allah. Kuat nama Allah. Jadi yang duk mandai kita duk uruskan kenapa? Oh, tak je Ustaz. Habis yang duk cari duit, itu uruskan duit. Bukan menguruskan kekayaan. Menguruskan duit. Menguruskan isteri. Menguruskan dunia. Tapi sifat tetap Allah yang uruskan. Allah memberi kepada siapa yang aku nak bagi. Bukan mana-mandai kita dapat. Kita takkan dapat mana-mandai. Dia dari Allah tu, dari Allah. Dari Allah tu, contoh. Saya buat contoh. Okey. Bila kata dari Allah, bagus tu gambar rajah tu. Saya tengok. Okey. Bila kata, saya buat gambar rajah, tamsilnya. Tamsilnya. Kita bermula dari titik nol, kosong. Tapi kita berhenti di sini. Kita berhenti pada ada sesuatu halangan di sini. Betul kita bermula dari sini. Kita bermula dari yang mana bermulanya kosong. Bermula kita tiada. Makanya ada itu, ini perbahasan sifat 20. Yang ada itu Allah. Maka persoalannya sekarang, sidang penonton sedang jemaah mata Allah SWT, maka kembalikan pada Allah. Ini tawaf. Ini falsafah falsafah. Ini falsafah. Kita ambil ini ilmu hikmah. Ilmu hikmah. Apa maksud ilmu hikmah? Kita mengambil pengajaran daripada ilmu yang ada. Ini kan ilmu. Ini ilmu. Ini ilmu Allah. Ini ilmu. Tawaf ni ilmu. Tapi kita nak kaitkan kepada perbahasan kehidupan. Jadilah hikmah. Nampak? Jadi bermula dari Allah kosong. Maka jangan berhenti di sini. Jangan berhenti pada dunia. Maka kembalilah kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sentiasa kosongkan diri. Ini dipanggil ummi. Ummi ni maksudnya kosong. Memula dari kosong. Dia tak ada istilah zero to hero. Biasa pernah dengar zero to hero? Zero to hero, nak sangat jadi hero. Nak sangat ke jadi hero? Tak boleh. Ini perbahasan kebenaran salah. Kita nak zero to zero. Oh, zero to zero. Kosong tu kosong lah. Balik bermula dengan tiada, balik dengan tiada. Dia balik dengan ada tu jadi masalah tu. Ada dunia. Balik dengan ada mesti bawa dunia. Tu zero to zero. Ataupun bolehlah kita ni hero dulu tapi jadikan zero balik. Kita duk nampak diri kita hebat. Hero manjang kita je ke depan. Semua kita. Nampak? Jadi maknanya kita kena zerokan balik. Zero to zero. Kosong, 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 kosong. Satu. Kalau belajarlah. Kalau kita sentiasa kosong dan kosong dan kosong dan kosong dan kosong dan kosong, banyaklah digit kita. Tapi kalau kita masih nampakkan kita ni bermula dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 8, 9 sampai 9 je lah. Ni ilmu digit pula. Kalau nak jadi hebat, kena kosong. Kena kosong balik. Dengan Allah. Kosong. Baru jadi hebat. Zero to zero. Jadi jangan nak mengada-ngada. Ada yang suka mengaku super. Itulah. Superman pun dia mengaku sampai dia pun pening. Pakai suara dalam kat luar. Yang main-main. Balik macam baby. Benar Tuan Raja Sarizal. Itu nama fitrah. Fitrah.
Aidul Fitri. Kita ni kan masih dalam bulan Syawal. Baby lagi fitrah. Fitrah tu maknanya dengan Allah. Dengan Allah. Kan? Dengan Allah. Bismillah. Dia kata dengan Allah, kita jadi hamba. Jadi hamba Allah. Jadi sebagai contoh, dengan nama Allah yang penyayanglah aku menyayangi. Kaedah dia. Jadi, dengan nama Allah yang Maha Penyayanglah aku menyayangi. Nampak? Okey. Jadi, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Maka sebab itu, kata Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syams tadi, dalam surah Asy-Syams, ayat 7 hingga 9, Allah kata apa? Beruntunglah mereka yang menyucikan. Beruntung yang menyucikan ni maknanya membersihkan hati. Membersihkan hati daripada segala perkara-perkara yang merosakkan hati itu. Yang ni penyakit hati. Ini kata dia sebab ayat itu menjurus kepada hati. Bermula dengan wa nafsi wa ma sawaha, jiwa. Bila Allah dah sempurnakan jiwa ini, ataupun hati ini jiwa, maka bersihkan hati itu sebab bila kata jiwa ini adanya dunia, kita berada di dunia, maka dunia inilah yang akan mengotori jiwa itu. Mengotori jiwa itu. Ya? Dunia ini yang mengotori jiwa itu. Kita tertipu dengan keduniaan. Jadi bersihkan. Bersihkan. Bersihkan dari salah laku atau penyakit-penyakit yang mengganggu hati. Penyakit-penyakit yang mana bermulanya penyakit itu dengan penyakit syirik. Ini penyakit ni kecil. Penyakit syirik kecil. Yang ni yang tersembunyi. Syirik khafi. Benar itu. Sebab kalau kita lihat, apa maksud dunia yang mengotori hati? Contoh. Bila kita datang sepatutnya, kita datang dari Allah. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhih. Roh. Kemudian, wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah jadikan pendengaran, penglihatan. Ini maknanya apa? Ada pendengaran, ada penglihatan ni maksudnya sudah jadi jasad. Allah jadikan jasad. Dari asal kita roh, daripada roh, yang mana kalau Nabi Adam AS itu daripada jasad, daripada tanah. Yang kita daripada air mani. Baik. Allah kata, bila kata dari Allah, Allah jadikan roh, kemudian masuk dalam jasad, yang dinamakan manusia. Atau lupa. Yang lupa. Okey. Baik, tengok kat mana tipu tu datang. Kat mana tipu tu datang. Cuba tengok. Kat mana yang katakan syirik tersembunyi. Baik. Ketika Allah jadikan roh, kemudian Allah tiupkan dalam jasad, ada pendengaran, ada penglihatan. Kemudian Allah kata qalilam ma tashkurun. Qalilam ma, qalilam ma tashkurun. Qalilam ma tashkurun
makna kata syukur ni kembali ingat Allah, berterima kasih pada Allah. Apa maksud berterima kasih pada Allah? Ulama meletakkan bahawa perbincangan syukur ini adalah kembali sembah Allah. Taat. Ni taat dengan perintah. Tapi Allah kata sedikit. Apa maksud sedikit? Nampak susu jalur dia. Apa maksud sedikit? Nah, maksud sedikit ini begini. Ketika dijadikan manusia, ini saya bagi tamsil terus. Ini manusia ke apa ni Ustaz? Ni pocong ni. Ni jasad. Okay. Ketika jasad ini diberikan, dijadikan, maka jasad ini akan membawa sifat. Sifat yang menyebabkan jasad yang asalnya tiada ini, tiada, tiba-tiba ada. Ini dah perbincangan ada, nanti saya cerita lebih detail sikit. Apabila jasad yang asalnya kosong ni, mayat, tiba-tiba orang puji ni, puji mayit atau puji sifat. Puji sifat. Sifat apa yang nampak di sini waktu ini? Oh, jasad ni diberi nama tidak? Jasad ni ada nama tidak? Ada. Siapa? Arwah. Arwah siapa ya? Arwah Farid. Gitu. Nampak? Okay. Farid ni, nama Farid ini duduk pada jasad. Tapi yang menyebabkan orang lihat si Farid ni bukan jasad, tapi dilihat sifat ada pada Farid. Ilmu. Sifat yang ada pada Farid. Sayang. Sifat yang ada pada Farid. Kaya. Oi, dia kaya lah si Farid tu. Oh, penyayang lah dia. Kaya ni, ilmu dia. Soalannya adalah, adakah sifat ini berasal dari si Farid? Tidak. Sifat ini berasal dari nama Allah. Punyalah kita ni tertipu apabila si Farid ini terganggu dia dengan nafsu. Nafsu yang menampakkan bahawa jasad inilah kaya. Jasad inilah ilmu. Jasad inilah sayang. Yang mana ditakrifkan dalam perbahasan ananiyah, keakuan. Maka wujudlah perbahasan tentang keakuan. Ni namanya terhijab. Sepatutnya Farid ni lihatlah balik. Orang tengok si Farid ni ilmu. Macam malam ni. Ilmu. Nah, oh Farid ada ilmu. Ilmu Farid ke? Tak, ilmu Allah. Farid ini penterjemah ilmu Allah. Oh, melalui apa si Farid ni dapat? Melalui jalan belajar lah. Dengan siapa? Dengan guru lah. Nampak? Jadi, nampak? Kita banyak, sebab tu, kata Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tak tengok rupa ni. Malah kita tertipu lagi sekali. Dengan kaya ini kita tengok pada harta. Ilmu ni kita tengok pada universiti ataupun sijil ataupun dengan siapa kita berguru. Sayang ini kita lihat pada suami, isteri. Maka di saat manusia mengotori hati mereka, kotor, maka rugilah mereka. Nah, Allah kata, rugilah. Rugilah orang yang melihat kepada kebendaan. Nampak? Jadi, inilah dia yang menghijab kita. Inilah dunia. Diri ini dunia. Diri inilah yang menutup sifat. Kalau tak mengajilah tentang akidah, tak mengenal nama ini, tak mengenal Allah dengan namanya, yang mana dengan Allah itulah kita bermula, maka kita tak berterima kasih.
kita akan sembah diri kita. Inilah bertuhankan diri. Ni bahaya. Bertuhankan diri. Bertuhankan diri. Inilah keakuan ini. Ini yang tersembunyi ini. Dia percaya Allah. Tapi pada masa yang sama, ada Tuhan selain Allah. Nampak? Ya, benar Puan Atika Zuleka. Tengok dengan nafsu semata-mata sebab itu menjadi kebendaan. Betul, benar. Hati menjadi keduniaan. Benar. Bertuhankan diri. Dia jadi sembah diri dia. Apa maksud sembah? Baik, mari kita lihat. Apakah makna sembah? Kita puji diri. Kita bangga diri. Kita kagum dengan diri. Patutnya puji, bangga, kagum ni pada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bertuhankan nafsu bukan berkiblatkan ilmu. Ilmu itu yakni Allah. Nampak? Semuanya aku. Betul Tuan Raja Sarizal. Sebab tu jangan kejar nama. Nama tu nama diri. Farid tak ada apa. Bacalah dengan nama Tuhan. Kerana Dia yang menjadikan. Bacalah dengan nama Tuhan pada segala kejadian. Dengarlah wahai teman. Dengarkan bersama. Kita ini bermula tiada. Fahamlah. Bermula tiada. Kerana sifat kasih pada sesama insan dalam menyatakan erti kehambaan. Tu dia. Tu tengah tulis lagi tu lirik dia insya-Allah. Siap nanti kita satu round, satu kali. Bukan kerana nama. Halizah manis. Manis. Sebab tu bila kita puji, orang beriman mesti dimulakan dengan Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Yang dapat pujian, itu kembalikan. Alhamdulillah. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Okey. Dah ada 3 lagu tu, Tuan Faiz Osman. Hakikat cinta. Hakikat cinta. Hakikat cinta pun boleh. Hakikat cinta pun bagus sebab menyatakan. Apa lagu Hakikat cinta? Suci dalam debu. Suci dalam debu ke? Apa ya? Saya pun lupa. Siapa ingat Hakikat cinta? Ada tak lirik? Cuba paste kat situ. Okey, ingat. Cinta itu bukan di mata. Cinta itu di dalam jiwa. Jiwa itu miliknya. Itu betul. Boleh ingat. Jiwa miliknya. Cinta itu bukan di mata. Cinta itu di dalam jiwa. Cinta. Ini sifat. Cinta itu bukan di mata. Bukan di mata. Cinta itu di dalam jiwa. Dan jiwa itu miliknya. Kitalah salah sebab jahil mentarifkan cinta dengan mata kepala. Mata hati patutnya. Allah Haji mak muda, Haji minta saya kalah lah. Haji duk minta ni. Jangan-jangan Haji mak muda minta nyanyi ni. Allahu Akbar. Hakikat cinta. Cinta itu bukan di mata. Cinta itu di dalam jiwa.
jiwa itu miliknya selamanya, kepada dia segalanya. Kepada dia segalanya, itulah cinta. Apa betul? Ku harapkan kau kan terima diriku ini yang hina, menjadi hamba Maha Esa selamanya. Tu dia. Siapa lagi? Cuba play. Saya pun lupa lirik tu. Ingat-ingat lupa. Suatu hari nanti pasti ku kan kembali bertemu ya ilahi di syurga yang menanti. Di situ kita lihat erti sebuah nikmat, tersingkaplah hakikat, tanda sebuah rahmat, bukan hayalan dan bukan mainan, tapi inilah kebenaran. Itu hakikat cinta. Kekasih Allah ada dah. Yang terbaru ni bukan kerana nama. Bukan kerana nama. Baik, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Ada salin liriknya, bagus. Ada copy paste lah kat situ. Puan Nur Asma. Lirik boleh ubah, betul. Kita ubah mengikut pengajian kita. Baru kita boleh menghayati. Hayalan. Nama suami. Baik. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Kita sambung dan kita buat kesimpulan. Kesimpulan awal lah. Kesimpulan. Baik. Maka di sini kalau kita lihat. Dalam muka surat seterusnya 49, perenggan yang terakhir. Puan Nurbil. Tuan ke puan? Ingatkan copy paste lirik tadi. Okey, terima kasih. Puan Anis Sofia. Ramai ada lirik. Bagus. Baik. Tu boleh tengoklah tu. Ini antara apa yang kita syarahkan malam ni. Cinta itu bukan di mata, cinta itu di dalam jiwa. Jadi jangan fitnah cinta tu. Jangan saya tak percaya pada cinta. Jangan. Cinta itu sifat. Cinta itu sifat. Ini kadang-kadang tertipu. Kita tertipu dengan mata kepala. Tertipu dengan nafsu diri. Nafsu yang melihat kepada kebendaan. Salah kita lah. Kita lah jangan jahil. Sedangkan cinta itu fitrah. Bersih. Cinta itu bukan di mata, cinta itu di dalam jiwa. Dan cinta itu bukan letak di luar sana. Di dalam jiwa. Dan jiwa itu miliknya selamanya. Jadi, bila kata selamanya, kepada dialah segala-galanya. Jadi, janganlah kita alihkan pandangan kita lagi, berpaling daripadanya. Jangan kita berpalinglah daripada Allah. Itulah namanya, wala manja minallah illa ilaih. Tidak boleh lari daripada Allah. Mesti dengan Allah. Kerana kita nak Allah terima kita. Kuharapkan kau kan terima diriku ini yang hina. Menjadi hamba yang Maha Esa. Ingat, menjadi hamba ni, sekarang mungkin kita boleh mengaku-ngaku hamba. Nanti, belum tentu kita ni menjadi hamba. Sebab apa? Nak bagi tahunya, hamba ni, bila Allah panggil. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Barulah kita diiktiraf menjadi hambanya. Jadi sekarang ni adalah pentas untuk menentukan kita ni jadi hamba atau tidak. Hamba Allah atau hamba dunia. Sebab tu saya tulis kat situ. Menjadi hamba yang Maha Esa. Suatu hari nanti pasti ku kan kembali. Dalam satu nukilan saya tulis. Hari ni kita seronok, Alhamdulillah. Bila kita start PKPP ni, 16 hari bulan. 16 ya. Yang kita dah start ni. 10 Jun. 10 Jun itu hari. Start dah boleh merentas. Jumpa mak ayah betul. Percaya atau tidak? Merentas ke negeri akhirat.
kembali bertemu dengan Allah Ta'ala. Itulah sebenar-benarnya kebebasan. Itulah kebebasan kita, bertemu dengan Allah. Pastiku kan kembali. Bertemu ya ilahi. Bertemu pemilik jiwa, tak nak jumpa ke? Sebab itu bila kata kita syarahkan balik tentang sidik ini, bab sidik ini mesti jiwa ni bercerita tentang Allah. Jiwa, hati. Dia tak ada cerita tentang sakit hati, susah hati. Itu dunia. Itu perasaan. Perasaan yang telah merosakkan hati dia. Nampak? Dah kena bersihkan dululah. Sebab tu bila kita masuk kebenaran, dia menentang. Masuk kebenaran menentang. Sebab pahaman dia dah mengatakan bahawa inilah dia. Dia kata contoh, rezeki itu duit. Sayang itu suami. Dia tak menafikan. Dia tak ada nafi isbat. Menidakkan benda lain. Menafikan sifat pada tempat lain. Contoh, menafikan tiada ada sayang pada suami, sayang hanya ada pada Allah. Tiada ada sayang pada makhluk, sayang ada hanya pada Allah. La maujud bihaqqi illallah. Nampak? Patutnya begitu. Nampak? Kita nak bertemu dengan pemilik jiwa. Bertemu ya ilahi di syurga yang menanti. Syurga Firdausi. Di situ kita lihat erti sebuah nikmat. Di situ nanti kita akan belajar nikmat. Sekarang ni bukan nikmat lagi. Sekarang ni hanya baru sikit baru. Sikit baru Allah buat. Kalil, sikit. Sebab ianya adalah kenikmatan yang penipu, Allah kata. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Sayangnya Allah terjemahkan kat dunia ni baru sikit baru. Jadi erti nikmat tu kita belajar kat sana nanti. Tanda sebuah rahmat, tersingkaplah hakikat dan bukan hayalan dan bukan mainan, tapi inilah kebenaran. Bukanlah khayalan, tapi inilah kebenaran. Lagu Isabella, lagu ni Muhammad Kekasih Allah. Boleh, insyaAllah. Cuba copy paste lirik dulu. Kekasih Allah, ada? Siapa ada lirik Kekasih Allah? Malam ni lantunan jiwa, tak apalah. Kita bagi raikan sahabat-sahabat kita. Siapa ada lirik Kekasih Allah? Mari kita lihat bagaimana kita kaitkan dengan Nabi. Nabi misinya adalah membawa kita daripada makhluk kepada Khalik. Inilah sidik yang kita bincang malam ni. Ni baru dipanggil usul perbincangan awal. Banyak lagi. Lepas ni kita akan masuk tajuk hakikat ujian dan masalah. Lepas ni kita akan masuk. Jadi dalam kalau kita lihat nak kaitkan dengan Nabi SAW. Nak kaitkan tentang bagaimana Nabi SAW itulah yang membawa ya insya-Allah Puan Rahimah, yelah malam ni bagilah. Tu dia dah janji tu. Cuba bagi lirik tu, Kekasih Allah tu. Cuba paste apa ada lirik Kekasih Allah. Nabi Muhammad adalah. Okey, terima kasih Tuan Hazrin. Ada pun. Nabi Muhammad adalah kekasih Allah yang mulia. Hadirmu bawa cahaya membimbing kita ke jalannya. Gelap jadi terang, jiwa menjadi tenang, mengajak manusia mengenal Maha Esa. Nampak tu? Memang ini kerja Nabi. Semua Nabi kita boleh panggil risalah tauhid. Daripada Nabi Adam AS hingga ke Nabi Muhammad SAW. Kerja para Nabi dan Rasul itu adalah mengajak manusia mengenal Allah. Itu misi yang paling besar. Mengajar manusia mengenal hukum-hukum Allah. Itu misi yang paling besar. Gelap jadi terang, jiwa menjadi tenang. Asal jiwa resah gelisah kerana kebendaan. Mengajak manusia mengenal Maha Esa. Dia Nabi kita,
lambang cinta yang nyata. Aku kan setia hingga ke hujung nyawa. Sunnahmu kan ku julang, walau susah yang mendatang. Tu. Jadi, kaitkan pula dengan Nabi, itulah dia. Kekasih Allah. Betul? Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Cuba lain sekali. Satu round lagi, kita buat kesimpulan. Berapa dah? Pukul 11 dah. InsyaAllah. Baik. Kalau tidak kerana Nabi SAW, maka kita tidak mampu syarahkan tajuk Siddiq. Sebab Siddiq ini adalah bermulanya syarah atau usul perbincangan tentang kehidupan. Siddiq itu adalah syarah ataupun kaedah, kaifiat, kaedah bercerita tentang kehidupan. Kalau tidak kerana Nabi, maka tidak kita boleh berbincang soal ini. Puan Nur Asma Ariza. Okey. Mana yang tak ada lirik lagi, copy paste, simpan lirik ni. Simpan lirik ni. Last kali selawat, betul. Mari kita dengar. Nabi Muhammad adalah kekasih Allah yang mulia, hadirmu bawa cahaya, membimbing kita ke jalannya, gelap jadi terang, jiwa menjadi tenang, mengajak manusia mengenal Maha Esa. Dia Nabi kita, lambang cinta yang nyata. Aku kan setia hingga ke hujung nyawa. Sunnahmu kan ku julang, walau susah yang mendatang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Okey. Habislah tu. Okey, alhamdulillah. 3 lagu dah kita syarahkan. Syarah lagu terus. Ini api lagu pun itu lagu berkaitan tentang Siddiq. Siddiq kita. Tentang bukan kerana nama. Lepas tu hakikat cinta. Ini semua ada dalam Quran ya. Jangan asingkan. Bukan kerana nama, hakikat cinta dan Muhammad kekasih Allah. Muhammad kekasih Allah. Ada 3 tu. Lagu bukan kerana nama tak siap lagi. Nanti saya tulis. Muhammad kekasih Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita lihat di sini, perbahasan kita hari ini, kita dah menyentuh, kita buat kesimpulan, kita dah menyentuh yang pertama, kita dah melihat bagaimana nak kita syarahkan tentang hati. Hati itu mesti membawa kepada perbincangan tentang sifat. Hati perbincangan tentang sifat. Sifat apa? Sifat sayang. Sifat-sifat yang berkaitan tentang apa? Contoh tadi sifat sayang, sifat kaya, sifat kuat. Maka sifat itu merujuk pada siapa? Nama Allah. Yang ini membawa maksud, apabila nak membersihkan hati daripada sifat-sifat yang tidak berkaitan tentang sifat-sifat yang bersih, panggil sifat mahmudah. Maka bersihkan sifat-sifat keakuan. Menghancurkan sifat-sifat kebendaan. Menghancurkan sifat-sifat keduniaan. Ini pengajian tasawuf. Tasawuf itu maknanya mengeluarkan, kata ulama,
mengeluarkan perkara-perkara yang selain Allah. Itu dalam hati. Itu perbincangan tasawuf, membersihkan hati. Baik, kenapa nak bersihkan hati? Kerana kita tak nak sifat-sifat tadi bercampur aduk dengan kebenaran dan kebatilan. Sebab kebenaran sifat itu sebenarnya dari Allah. Maka kita pergi pada perbincangan yang utama kepada Siddiq itu adalah tentang Allah. Itulah asma. Asma. Nampak? Bila sebut asma, itu dari hati. Hati yang mengenal Allah. Menyatakan sifatnya. Menyatakan perbuatan yang disuruh itu suruhan. Itu kaedah perbincangan kita sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Baik. Maka di sini kalau kita lihat, ni boleh. Tak sabar dengan fusong. Boleh, insyaAllah. Nanti saya tulis. Baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Tuan Sufri Idris. Dahsyat tu. Madah itu. Alhamdulillah, sama-sama. Alhamdulillah, Tuan Haji Mak Muda. Terima kasih kepada semua yang menonton pada malam ni. Baik. Itu kesimpulan yang kita dah buat pada malam yang penuh barakah ni. InsyaAllah kita akan masuk ke tajuk seterusnya nanti. Kita alih sekejap ke nota sekejap. Okey. Kalau lihat di skrin itu, maka di situlah perbahasan tentang takhalluk. Ni penutup pada muka surat 49 tentang ini kita masih perbahasan tentang Siddiq ya. Kita usul asas pada perbincangan tentang Siddiq. Kita perlu ketahui bahawa manusia yang paling tinggi menerangkan sifat-sifat Allah, sifat-sifat daripada Allah. Dan menyerap sifat-sifat mulia, tahakkuk dalam dirinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu seseorang harus berusaha sekuat tenaga untuk menyerap sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana dalam diri baginda merupakan perpaduan antara takhalluk, yakni penyerapan sifat-sifat Allah SWT dan sifat manusia kerana kedudukannya sebagai hamba Allah. Gabungan dua. Itulah kita ikut Nabi. Sebab kita tidak boleh direct diri kita sendiri. Tak boleh. Yang muka surat 49. Jadi maknanya kesimpulan kita pada malam yang penuh barakah ni, dalam kitab kitab Tazkiyatun Nafs itu. Saya ambil pada kitab Tazkiyatun Nafs. Karangan Al-Imam Ghazali rahimahullah daripada syarahan Dr. Said Hawa. Baik. Jadi, baik Tuan Azman kami. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi maknanya, kita kena faham. Sebab itulah kita tidak boleh lari pada perbahasan tentang sifat wajib bagi Nabi. Sebab dengan Nabi lah kita akan sampai kepada Allah. Bukan dengan kita. Jangan salah faham. Mesti dengan Nabi SAW, melalui jalan Tariq Nubuwah. Itu Nabi Muhammad SAW. Khair. Jadi insyaAllah selepas ini kita akan masuk perbincangan. Kita bermula perbincangan tentang ujian. Ustaz, ni dah semangat ni dengar ni. Semangat ni dengar ni. Rasa dah berkobar-kobar nak berubah ni. Tapi ingat, keimanan itu sama dengan ujian. Nampak? Kata Allah, intro sikit tajuk selepas ini. Hakikat sebenar ujian dan masalah. Nampak? Kita dah faham dah tadi. Dari hati kan? Sebab kata tadi Tuan Rizal, mana tadi? Saya terbaca tadi. Dah faham dah Ustaz, tapi datang balik ujian hati ni, Allah. Memang begitu. Adatnya begitu dan itulah sunatullah. Akan menguji kita untuk lihat ataupun mengujian itu untuk membersihkan hati kita. Sekiranya masih ada lagi akhyar atau kebendaan atau selain Allah. Nampak? Dan suratul Baqarah 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wasamarat wa basyiris sabirin. Ya Tuan Fas. Tuan Fat. Hati berbolak-balik. Memang sifat qalbi itu masuk bolak-balik. Ya muqallibal qulub, sebab tu doa. Cuma bagaimana nak tetapkan hati itu, Nabi ajar dalam doa itu juga. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala din wa ala ta'ati. Sekiranya kita tetap dalam din, yakni agama yang benar, dan wa ala ta'ati, taat, insya-Allah hati akan tetap. Kita akan sambung perbahasan ini. Pada siri yang berikutnya,
InsyaAllah istiqomahlah kita. Doakan saya untuk terus istiqomah dan diberi kekuatan dan kesihatan untuk menyampaikan ilmu ini insyaAllah. Dan juga saya mendoakan semua yang menonton malam ini insyaAllah terus istiqomah dan diberikan kekuatan dan kesihatan oleh Allah SWT untuk istiqomah dalam menuntut ilmu dan seterusnya menyampaikan, mengamalkannya dan menyampaikannya insyaAllah. Baik. Jadi saya rasa cukup setakat itu. Saya doakan semua yang menonton pada malam ini insyaAllah dipilih oleh Allah SWT sebagai orang-orang yang mencari kebenaran. Dan insyaAllah teruskan menjadi ejen kebenaran. Kita ingat, siapa yang perlu sign up menjadi ejen kebenaran, sign up. Jadi ejen kebenaran insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi ejen kebenaran, sebarkan kebenaran, panjangkan kebenaran ini insyaAllah. Mudah-mudahan Allah pilih kita semua untuk jadi hamba-hambanya yang taat dan istiqamah dan dipilih kita semuanya untuk dimasukkan dalam syurganya tanpa hisap. Amin ya rabbal alamin. Jadi cukup setakat itu. Mohon maaf di atas segala kekurangan, kurang bicara, terkasar kata, terlepas kata, di atas segala perkara-perkara yang tidak disenangi yang itu dilihat, dengar atau dipertontonkan. Saya mohon maaf. Di atas segala kekurangan, hanya Allah SWT sajalah yang mampu menyempurnakan segala perbincangan kita pada malam ini insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.